Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pensyarah kami iaitu Profesor Madya Dr. Saleh bin Ahmad. Saya wakil daripada kumpulan 8 akan membuat pembentangan yang bertajuk Kaunseling dari Perspektif Islam, Isu dan Cabaran. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Nurul Ainayah binti Abdul Manaf, Nabila Ulfa binti Muhammad Sabuddin, Nur Awati Farahin binti Azhar iaitu saya sendiri, Nur Syakila binti Aris Fadilah dan Nik Zatil Hidayah binti Nik Mustafa. Seterusnya, pengenalan kepada kaunseling. Kaunseling merupakan satu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi. Menurut Islam, kaunseling merupakan satu konsep perkhidmatan pertolongan berasaskan pengabdian diri kepada Allah serta berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, kaunseling merupakan satu perkhidmatan yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia dengan berlandaskan ruang lingkup yang telah digariskan oleh Islam iaitu akidah, syariah dan akhlak. Dari segi konsep kaunseling pula terbahagi kepada dua. Yang pertama Barat dan yang kedua Islam. Dari segi Barat, kaunseling psikologi ditawarkan kepada masyarakat yang berdepan dengan masalah ataupun dilema dalam konflik perubahan hidup manusia. Ia juga merupakan bantuan antara manusia bagi menyelesaikan masalah konflik atau pemahaman. Konsep dari segi Islam pula dilihat lebih berkesan dan menyeluruh bagi hidup seorang Muslim. Amalan Islam dapat diterapkan melalui meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala selain merelakan takdir dan bertawakal serta bersyukur dan menerima qada dan qadar. Baik, kita akan teruskan perbincangan kita bagi tajuk ini dengan perbandingan kaunseling Islam dan juga kaunseling Barat. Walaupun objektif yang sama bagi sesi kaunseling adalah untuk membimbing klien, namun ianya tetap juga mempunyai perbezaan. Bagi perbandingan yang pertama iaitu matlamat kaunseling, kaunseling Islam adalah satu proses untuk menyedarkan klien hubungan mereka dengan Sang Pencipta iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bagi kaunseling Barat, ini adalah satu proses untuk menyedarkan klien untuk berdikari dan bertanggungjawab ke atas diri mereka sendiri. Perbandingan yang kedua yang telah kami dapati adalah pendekatan kaunseling. Jika kaunseling Islam, pendekatan yang digunakan adalah menggunakan prinsip-prinsip agama dan juga tazkiyatun nafs yang telah diguna pakai oleh tokoh-tokoh Islam dari dulu lagi. Manakala dari kaunseling Barat, pendekatan yang mereka gunakan adalah teori-teori dan juga psikologi Barat seperti psikoanalisis, terapi kognitif, perilaku, terapi keluarga dan sebagainya. Okay. Perbandingan yang seterusnya adalah sumber rujukan kaunseling. Bagi kaunseling Islam, kaunselor Muslim akan menggunakan sumber rujukan daripada Al-Quran, As-Sunnah dan juga hadis-hadis Rasulullah sepenuhnya. Berbeza dengan kaunseling Barat, mereka akan menggunakan teori-teori dan penelitian psikologi yang telah dijumpai oleh tokoh-tokoh psikologi dari zaman dahulu lagi. Perbandingan yang keempat adalah praktik ataupun cara pelaksanaan sesi kaunseling. Dalam kaunseling Islam, kebiasaannya kaunselor Muslim akan menggunakan kaedah bacaan doa, zikir, muhasabah ataupun refleksi spiritual dengan memberi nasihat-nasihat agama dan juga panduan moral. Berbeza dengan kaunseling Barat, mereka akan menggunakan teori-teori Barat, lalu mereka akan memfokuskan kepada pemahaman masalah, explore emosi klien dan juga kemahiran menangani masalah kepada klien. Dan perbandingan yang terakhir yang telah kami dapati adalah kaedah yang digunakan dalam sesi kaunseling itu sendiri. Bagi sesi kaunseling Islam, kaunselor Muslim akan menggunakan kaedah
perundingan komuniti, di mana kaunselor akan meminta klien untuk kembali kepada ahli keluarga bersama rakan-rakan untuk mendapatkan bantuan bersama. Berbeza dengan kaunseling barat, mereka akan menekankan tentang privasi dan juga akta kerahsiaan, di mana sesi tersebut adalah sepenuhnya antara kaunselor dan juga klien. Saya Nabila Ulfa binti Muhammad Sabudin akan membentangkan berkaitan dengan peranan kaunselor Islam. Pertama adalah menjana insan sejahtera berlandaskan akidah yang menuju ke arah keredaan Allah. Yang kedua, membimbing klien mengukuhkan keimanan untuk menerima ketentuan qada dan qadar Allah. Seterusnya adalah menyuburkan sifat-sifat mahmudah seperti sidik, benar, amanah, jujur, tabligh, menyampaikan, fatonah, bijaksana. Dan yang terakhir, mereka menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan teori kaunseling Islam berbanding teori kaunseling Barat. Isu dan cabaran kaunseling dalam Islam adalah pertama sekali ketiadaan format dan manual serta garis panduan yang komprehensif. Dalam laman rasmi Lembaga Kaunselor Malaysia, hampir keseluruhan jawatan kuasa adalah kaunselor beragama Islam. Namun, terdapat juga cabaran mereka dalam melaksanakan kaunseling Islam. Menurut Nur Arzlina dan Amir, pada tahun 2022, mereka telah menebual kaunselor-kaunselor Muslim di Malaysia. Ramai yang berminat untuk mengamalkan kaunseling Islam. Menurut mereka, JAKIM telah menerbitkan manual kaunseling syari'i pada tahun 2014. Namun, manual tersebut tak lengkap. Dia hanya merangkumi matlamat, falsafah, fungsi dan proses kaunseling Islam. Garis panduan dan prinsip kaunseling Islam tidak dikeluarkan. Tiada pihak yang bertanggungjawab untuk mengawal selia kaunseling Islam di Malaysia. Oleh itu, bila timbul sebarang masalah atau persoalan, tiada pihak bertanggungjawab yang boleh dirujuk. Ini menyebabkan kaunselor Islam takut dan teragak-agak untuk melaksanakan kaunseling Islam kepada masyarakat. Isu dan cabaran yang kedua ialah cabaran akademik dan ilmu pengetahuan. Jumlah graduan dalam bidang kaunseling Islam masih terbatas dan mengakibatkan kurangnya penempatan sebagai kaunselor di jabatan-jabatan agama Islam negeri. Selain itu juga, jumlah buku atau artikel yang berkaitan dengan kaunseling Islam juga masih kurang. Ini menyebabkan graduan-graduan di Malaysia tidak dapat merujuk untuk pendidikan mereka. Cadangan penyelesaiannya adalah dengan meningkatkan akademik dan ilmu pengetahuan kaunselor. Mengikut piawaian dan kelayakan latihan kaunselor Malaysia, Lembaga Kaunselor Malaysia, kaunselor perlu mengikuti kursus pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan mengikuti kursus ini, ia bertujuan untuk memberi kefahaman dengan lebih mendalam berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Graduan pengajian Islam juga perlu meningkatkan pemahaman mereka dalam ilmu-ilmu kaunseling konvensional. Isu dan cabaran yang ketiga ialah kaunseling barat lebih diketengahkan. Kaunselor di sekolah ataupun di IPT kebanyakannya menggunakan pendekatan barat. Contohnya pendekatan pemusatan klien oleh Rogers, pendekatan rasional emosi tingkah laku oleh Ellis dan pendekatan tingkah laku. Sebaliknya, isu-isu disiplin yang berkaitan dengan masalah kerohanian perlu ditangani kaunselor menggunakan pendekatan kaunseling kerohanian menurut perspektif Islam. Antara cadangan penyelesaiannya ialah kaunselor Malaysia boleh menggunakan teori psikologi ad-din yang diperkenalkan oleh Osman Mohamed sebagai satu usaha untuk memenuhi unsur spirituality dalam dimensi pendekatan teori kaunseling. Beliau mengungkapkan bahawa spirituality sebagai satu klasifikasi baru bagi mengatasi kekosongan ruang yang nyata dalam diri manusia. Menurutnya, terapi ini bertujuan untuk melahirkan suatu kesedaran baru dengan menggunakan tekad dan akal klien bagi menjana perubahan.
Teori ini mempunyai 5 peringkat, iaitu yang pertama penerokaan dan kefahaman nafsu. Peringkat ini penting untuk menimbulkan keyakinan dan sokongan klien bahawa kaunselor mengambil berat terhadap diri klien. Seterusnya, diagnosis. Kaunselor akan mencerap dan mengenal pasti gangguan masalah klien secara teliti dari aspek fikiran, emosi dan tingkah laku. Seterusnya, penerokaan dan kefahaman berteraskan takwa. Dan yang keempat ialah ikhtiar dan tindakan. Klien yang berjaya menangani masalah akan menghasilkan insan yang bersyukur, tapi jika gagal, klien perlu mengulangi proses ini di peringkat diagnosis. Seterusnya adalah brief counselling. Brief counselling ni adalah satu sesi kaunseling yang mempunyai ciri-ciri seperti menekankan limitasi masa, fokus kepada penyelesaian masalah, berorientasikan tindakan, interaksi sosial, menyelipkan humor, memberikan perhatian kepada perkembangan dan berasaskan hubungan. Brief counselling penting kerana Islam menitik beratkan masa adalah suatu yang penting dan harus dihargai oleh setiap manusia. Dan langkah menggunakan kaedah ini juga dapat mengelakkan kebergantungan pelajar kepada kaunselor kerana klien sedar bahawa kaunselor hanya membantunya ke arah penyelesaian masalah, bukannya menyelesaikan masalah klien. Secara kesimpulannya, isu perbezaan perspektif dalam kedua-dua pendekatan Islam dan Barat akan mempengaruhi corak amalan kaunseling dalam kedua-dua aliran tersebut. Seterusnya, wujud keadaan kurang selesa bagi pengamal kaunseling Islam dalam menggunakan perspektif yang mereka pelajari, khasnya dalam perspektif Barat sebagai asas amalan kaunseling mereka. Okey, itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.